إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama lagi pada malam ini untuk menyambung pelajaran tafsir Al-Quran. Insya-Allah kita masih lagi dalam surah Al-Ghashiyah. Kita berada di penghujung surah ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Mereka memasuki api yang sangat panas, iaitu neraka. Diberi minum daripada sumber mata air yang sangat panas. Dan tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak juga wajah yang berseri-seri, berasa gembira kerana usahanya sendiri. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia untuk mereka, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, serta permaidani-permaidani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memerhatikan bagaimana diciptakan seekor unta, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung ganang bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Sesungguhnya kamilah yang membuat perhitungan ke atas mereka. Sadaqallahul azim. InsyaAllah pada malam ini kita masuk pada perbincangan, perbahasan tafsir ayat yang ke-23 sampai habis ya. Yang mana sebelum ini kita telah bincangkan tentang ayat 20 dan 21. Ayat 21 dan 22. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan dalam konteks dakwah ini
Allah menjelaskan kuasa mutlak memberi hidayah ialah Allah. Manusia tidak ada hak dan tidak ada kuasa untuk memastikan apa yang disampaikan itu akan membuka hati dan pintu hati manusia sebagai hidayah. Itu bukan tugas manusia. Jadi oleh kerana itu Allah mengingatkan kita, seperti mana kita meyakini kuasa Allah dalam menentukan benda-benda yang lain, soal rezeki, soal hidup, soal mati, soal masa depan, soal bahagia, soal celaka, soal dapat jadi ahli syurga, soal dapat mati husnul khatimah, mati su'ul khatimah, itu berada di dalam genggaman kuasa Allah. Begitu jugalah soal hidayah. Dalam usaha dakwah, manusia kena berniat, sabitkan dalam hati, kita hanya bertugas sebagai menyampaikan risalah, ya? Dan tak ada kita simpan dalam hati, lama dah berdakwah orang tak terima, ya? Macam-macam kitab ajar dah orang tak berubah. Itu bukan soal kita, itu hak Allah, ya? Orang ni 9 ni payah contoh dia kan, tak nak berubah, itu bukan hal kita, bukan hak kita, itu adalah hak Allah. Yang penting kita tu dah sampaikan, dan cara kaedah penyampai itu yang terbaik, ya. Sama ada kita sebut pada minggu yang telah lalu, dakwah kita sampaikan dengan dua cara, sama ada bil hal ataupun bil maqal dan bil hal. Maqal ni maksudnya dengan teori, sampaikan, ceramah, kursus, pengajian macam ni kan, itu bil maqal, sampaikan, dan sesuai dengan apa yang disebut sebagai mutatallabat asriyah. Kaedah penyampaian, metod dan approach kena sesuai dengan zaman dan perubahan zaman. Kemudian kaedah kedua, penyampaian dakwah melalui bilhal. Bilhal ni praktik. Kita sebut lagi tu, kita fokus, maksud dakwah secara praktikal ni ialah membina sistem, dipanggil anzimah al-muamalat, membangunkan sistem. Ini sebahagian daripada dakwah yang memberi kesan, ya. Selain daripada teori, kita juga menggerakkan dakwah dalam bentuk bilhal, secara praktikal, ya. Hari itu kita sebut tentang, kita tengok hari ini bagaimana Allah, kerajaan, bagaimana dakwah hari ini bangun dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan semasa. Sekarang dunia digital, dunia transformasi, dunia apa orang kata ini, AI, artificial intelligence. Jadi dakwah kena sesuai dengan cabaran semasa. Itu sebab hari ini kita tengok, untuk berdepan dengan cabaran ini, pemerintah mengubah beberapa dasar, antaranya dasar tenaga, ya, dasar tenaga ataupun dasar peralihan tenaga, transisi energi. Kenapa ini di-highlightkan? Sebab dunia hari ini cabarannya besar, penggunaan tenaga ini dah berubah jauh. Adakah dakwah tak terlibat? Dakwah terlibat di situ. Bagaimana kita meletakkan ini sebagai syarat untuk bangun mencabar tamadun yang ada ni. Yang kedua, kita bincangkan itu tentang transformasi digital transformation. Kenapa umat perlu catch up benda ni? Sebab pertarungan hari ini melibatkan, kita sebut tadi AI contoh dia kan, artificial intelligence, ya. Ini kita tengok, Allahu Akbar, ya. Kita tengok artificial intelligence ni punya kesan dalam penyampaian maklumat dan apa-apa bentuk penyampaian. Kita tengok keluar video Dr. Mahathir speech dalam bahasa Arab, kan? Suara sebiji suara Dr. Mahathir. Bila pula lah Dr. Mahathir cakap Arab?
Sekarang term kita berada dalam cabaran yang sangat getir hari ini, ya. Macam-macam boleh dicipta, macam-macam boleh diproduk, dan kesannya ialah kepada kehidupan. Jadi dasar baru, transformasi digital. Maksudnya umat kena menguasai. Ini sebahagian daripada tuntutan dakwah. Kau tak macam mana nak challenge, ya? Dan pemerintah cek balik rancangan Malaysia ke-12, semakkan semula, kajian semula rancangan Malaysia ke-12, sesuai tak dengan cabaran yang ada ini. Dan yang terakhir ialah plan induk perindustrian. Benda-benda macam ni jarang sebut dalam dakwah ni. Biasa orang baca kitab, ya. Tapi Quran membongkar hal ini supaya disadari oleh umat ni sebahagian daripada tanggungjawab dalam dakwah. Sebab Malaysia punya potensi untuk bangun semula sebagai singa Asia. Hebatlah Malaysia ni satu masa dulu, dan sejarah tu masih kekal, dan kita masih ada potensi itu. Itu maksud dakwah bil hal, dakwah secara praktikal, amali. Buktikan ada kemampuan di situ, kan? Itu perbincangan kita yang telah lalu. Jadi umat berada dalam suasana cabaran zaman yang bukan, orang kata bukan kaleng-kaleng, Umat mesti bersedia. Quran menjelaskan hak ini dengan dua metod tadi, sama ada dakwah bil maqal, dakwah secara teori, dan dakwah bil hal, dakwah menyusun sistem kehidupan. Baik. Dan yang kedua, kita sebut sebelum ini, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Manusia Allah beri pilihan, disebut sebagai mukhayyar. Pilih apa? Pilih sama ada mau beriman atau tidak. Dan pertanggungjawaban akan ditanggung oleh masing-masing punya diri. Hidup dalam dunia ni Allah beri pilihan. Nak boleh, tak nak tak apa. Maksudnya nak beriman atau tak nak beriman, boleh. Sebab Allah sebut wa qulil haqqu min rabbihim faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iz yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ini satu statement daripada Quran, daripada Allah Ta'ala, menyatakan konsep dakwah ni dia bebas untuk manusia terima. Walaupun satu sudut tadi Rasul dan orang beriman wajib berdakwah, tetapi terima atau tolak itu adalah pilihan. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran Islam itu, kebenaran iman itu adalah berpunca datang daripada Allah. Sesiapa yang mau beriman, maka dia boleh beriman. Sesiapa yang nak kufur, Allah Ta'ala kata silakan. Tetapi kena ingat, bagi yang kufur, tak mau melaksanakan Islam ni, iman dan syariat, kami sediakan untuk mereka orang-orang yang zalim. Jadi yang kufur ni ialah orang yang zalim. Kufur ni, kafir ni juga zalim. Sebab apa? Dia meletakkan diri dia tak kena pada tempat, itu mana zalim. Jadi orang kafir ni juga sifatnya zalim. Orang yang kufur ni, oleh kerana itu Allah Ta'ala kata, bagi mereka yang kufur, yang menolak untuk beriman, melanggar syariat, kami sediakan untuk mereka ini neraka yang menyala-nyala, yang bergelombang, bergejolak apinya, dan dalam keadaan mereka diazab dalam api neraka yang bergejolak itu, sekiranya mereka melaung, menjerit, memohon pertolongan dalam neraka, akan dihulurkan pertolongan, yakni
mereka akan diberikan air yang sangat panas, yakni api neraka, kalmuhli yashwil wujuh, yang seperti mana air daripada besi yang dicairkan, panasnya memang panas, mendidih, yashwil wujuh, yang akan membakar hangus wajah-wajah mereka. Bi'sas syarab, itulah air yang paling keji dalam neraka untuk orang yang kufur. Wasa'at murtafaqa, itulah tempat rehat yang paling jelek. Jadi ini kesimpulan kepada tawaran Allah kepada orang-orang, kepada manusia yang nak beriman, walaupun mereka diberi pilihan. Orang yang menerima dakwah, berjuang untuk dakwah, kesudahannya syurga, dan orang yang memilih untuk kufur, kesudahannya ialah neraka. Suratul Kahfi ayat 29. Dalam tafsir Nablusi disebut, amma idza zananta annaka satukhbiruhum ala syai' fa hadha laisa biimkanik. Dalam konteks dakwah tadi, kata Nablusi, kamu dah sampaikan dakwah, dah usaha, dah rancang, dah berkorban, dah susun, dah sediakan perangkaan-perangkaan dan sebagainya, rancangan strategi jangka pendek, jangka panjang. Jangan ada dalam hati kamu kita rasa satu jaminan orang akan dapat hidayah. Kata Nablusi, ayat ini memberi maksud jangan ada sangkaan dalam hati kamu sedemikian, sebab soal petunjuk dan hidayah ni adalah milik Allah. Samalah macam kita yakin bahawa rezeki ni daripada Allah. Allahur Razzaq, Allah maha pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Apa yang melata, makhluk yang melata di bumi ni, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah, hatta semut dalam batu. Jadi orang beriman yakin ni, susah macam mana pun, macam di Palestin sekarang ni kan, kepungan udara, darat dan laut. Semalam Netanyahu buat statement, dia takkan benarkan bantuan makanan masuk. Ya. Hari ni dah masuk 100 hari lebih dah. Ya. 100 hari lebih. Orang bantuan tak masuk. Gaza tu lebih kurang besar Kelang. Ada 1 juta lebih situ. Bayangkan. Crowded itu. Makanan tak ada. Ya. Macam mana nasib orang sana kan? Padahal dalam masa yang sama Allah sebut dalam Quran, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Segala yang melata di bumi ini Allah jamin rezekinya. Ada rezeki, tapi terpaksa berdikit-dikit lah. Ya. Kalau orang Arab makan satu hari semalam tu 2 kali, 3 kali makan roti, sekarang ni dapat makan sekali lah. Ada rezeki, tapi seksa lah. Ya, sesuai dengan keadaan perang. Tapi nak totally habis, tutup rezeki tak? Ada jalan rezeki insya-Allah. Baru ni air dipotong kan, tiba-tiba keluar air dalam bumi. Ini misteri juga air mineral keluar daripada bumi. Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak menarik perhatian, asas perbincangan kita pada malam ini, nak sabitkan dalam usaha dakwah ini, kita jangan pernah putus angin, putus asa. Ponik dan buat dah, ponik dan suruh dah, ponik dan ceramah, ponik dan itu, ponik dah, banyak berhabis dah. Tak ada had. Itu bukan jaminan untuk dapat hidayah. Itu adalah asbab. Sebab yang menentukan hak dakwah ini diberi hidayah oleh Allah, itu milik dia. Jangan ada dalam hati kita, jangan pernah kita kata banyak dah korban, orang tak juga nak kembali kepada agama.
Tak boleh kata Nabi SAW. Tak boleh ada sangkaan yang sedemikian dalam dakwah. Itu sebab Nabi kita tengok sampai akhir hayat dia. Dia menggembulingkan tenaga dia siang malam, full time, untuk membela umat ini supaya dapat hidayah dengan usaha yang sangat gigih. Akhir hayat dia, di saat dia menghadapi sakratul maut, Nabi sebut apa? Ummati, ummati. Nyebut nama umat, nasib umat, supaya diberi jaminan oleh Allah Ta'ala umatnya tidak ada yang kekal dalam neraka. Allah jawab permohonan Nabi, memastikan walaupun sebahagian umat Muhammad ini berdosa dan dimasukkan dalam neraka, tetapi mereka akan dikeluarkan. Tidak ada seorang pun umat Muhammad yang akan kekal dalam neraka. Itu Rasulullah yakin dia. Sampai akhir hayat dia meletakkan keyakinan itu adalah hak mutlak Allah. Ummati, ummati, solat. Dia kata. Ingat solat, penghubung antara insan, hambanya dengan Allah. Begitu juga dalam konteks usaha dakwah ni, lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak ada hak untuk beri jaminan seorang itu dapat hidayah, tapi mengharapkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar, melainkan sekiranya di sana ya, dalam dakwah ni seterus di sana kita akan bertemu dengan man tawalla. Tawalla ni apa? Berpaling, tak nak kan? Tak nak. Lifestyle dia western oriented, pemikirannya sekular. Nampak agama ni pandang sebelah mata ya. Dia yakin pegangan hidup ni jaminan untuk dia selamat. Itu tanggapan sebahagian manusia. Ini maksudnya man tawalla, tak yakin bahawa iman, Islam, ihsan ini adalah perisai yang paling ampuh menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Tapi oleh kerana style, nilai, pemikiran, pegangan dalam hidup yang dia pegang menyebabkan dia tak nampak ni. Itu man tawalla wa kafar. Golongan kedua, golongan yang kufur. Kufur ni ada dua. Satu kufur, satu kafir. Kufur ni biasa dalam Quran ditujukan kepada kufur nikmat. Kufur juga, tapi dia tak keluar daripada agama, tapi dia kufur. Kufur yang kedua kafir, itu keluar. Ada sebab-sebab menyebabkan dia kafir tu, dan kufur ada sebab-sebab menyebabkan dia kufur. Jadi dua golongan manusia ni dijelaskan oleh Imam Nablusi dalam tafsir ya. Dia kata orang yang tawalla, orang yang engkar dalam hidup ni, dia Muslim, mengaku sebagai beriman, nampak zahir dia, nama Muslim kan. Kita tengok balik dalam surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surah apa? Surah ini ditujukan kepada orang yang dah semayang, orang yang dah beriman. Tapi Allah labelkan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak apa kerana kamu saksikan orang-orang yang semayang mengaku beriman nama di Islam ni, mereka ini adalah pendusta, tak percaya kepada adanya pembalasan hari kiamat. Buktinya mereka kufur. Itu maksud dia. Surah ni ditujukan kepada orang-orang Islam yang dah semayang. Sebab antaranya ialah tak ada sikap tanggungjawab sosial dia, hidup dia membela anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyakiti anak yatim. Kemudian sikap dia yang kedua terhadap masyarakat dia, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tak ada usaha nak bantu orang fakir miskin. Oleh kerana itu Allah sebut walaupun dah Islam, dah aku beriman,
fawailul lil musallin. Ini ditujukan khas kepada orang yang solat. Celakalah, itu bahasa dia. Allah guna bahasa tu, kotak tu, kesat tu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang bersembahyang. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dia berpura-pura hipokrit, kata beragama, kata orang Islam, kata nak membela agama, kata dia sebagai orang yang duduk di baris depan Islam, tapi alladzina hum yura'un, apa yang dia buat tu, dia ada political mileage contoh dia, ada kepentingan dunia, ada tujuan-tujuan lain, untuk pujian, untuk pangkat, untuk dapat projek, untuk dapat gelaran dan sebagainya. Buat kerja tu kerja agama, kerja Islam, tapi tujuan di belakang tu untuk dunia. Jadi kata Nablusi, orang yang dimaksudkan oleh ayat ini illa, melainkan man tawalla, orang yang berpaling. Berpaling itulah dia, orang dia. Jadi Allah nak meningkatkan kualiti kita punya keimanan, biar betul-betul solid. Sebab orang yang berpaling ini, kata Nablusi, ialah ai man adara zahrihi lil haq, orang yang membelakangkan kebenaran. Orang yang membelakangkan kebenaran. Apa maksud orang yang membelakangkan kebenaran? Orang yang mengenepikan undang-undang, orang yang melanggar undang-undang, orang yang tak makan saman, ya, orang yang melakukan rasuah, orang yang salah guna kuasa, orang yang zalim. Ini masuk orang yang dikategorikan oleh Nablusi man adara zahrahu lil haq. Dia mengaku Muslim, ya? Itu kita kata kan, duit kerajaan Jepun beri ke kerajaan Malaysia, pampasan kepada buruh paksa buat kereta api di Burma, berapa bilion? Puluhan bilion. Duit tu tak ada. Mana pergi duit tu? Siapa ambil? Bagi sama-sama kroni, anak beranak kaya, makan bunuh harap. Apa amaran Allah? Makan bunuh haram anak beranak sampai kau cucu ni. Ma min lahmin nabata min haram atau yambutu min haram fannaru aula bihi. Siapa-siapa yang makan duit sumber haram ni, tumbuh daging daripada darah makanan tu pada tubuh dia, tubuh tu hanya layak untuk masuk campak dalam neraka, ya? Tak sampai. Ketirisan berlaku apa sebab? Songlap berlaku apa sebab? Pengkhianatan berlaku apa sebab? Salah guna kuasa berlaku apa sebab? Inilah dia. Man tawalla, mengaku Muslim, mengaku beriman, nama dia nama Islam. Kalau kita tanya Tuhan dia Allah, Nabi dia Muhammad, tapi perlakuannya kontradik, bercanggah dengan iman, canggah dengan agama. Ini kata Nablusi, ada razarihi lil haq. Dia membelakangkan kebenaran, membelakangkan hukum dan undang-undang, mempergunakan, memperalatkan undang-undang dan kuasa. Contohlah khianat, tak amanah, termasuklah tu. Kata Nablusi, hadza huwal kufr. Ini maksud kekufuran. Dia tak keluar daripada agama, tak keluar daripada Islam, tetapi disebut kufur ni, dia terlibat dengan dosa-dosa besar yang disebut sebagai kufrun ni'mah. Dosa besar ni tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi, jauhi 7 perkara-perkara daripada dosa besar yang membinasakan. Sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Apa sebab orang makan rasuah dia tak takut? Dia tak nampak, dia tak faham tu dosa besar. Apa sebab orang khianat dia tak takut? Sebab dia tak nampak khianat tu dosa besar. Berdusta, membohong, apa sebab orang tak takut? Hari ni cakap lain, besok lain, besok lain, besok lain, tak ada pendirian. Kenapa tak takut? Sebab dia tak nampak
dosa apa ni, bohong tu dosa apa? Dosa besar. Dia tak takut. Dan melanggar garis ini, kata Nablusi, hadza huwal kufr. Inilah maksud kufur dalam ayat ni, illa man tawalla wa kafar. Kata Nablusi, di sana dia kata bila sebut kufur, automatically kufur ni dia ngam selari sinonim dengan tu'ridu anil haq. Kekufuran ni, perangai membelakangkan hukum ni, automatically orang ni perangai dia, sikap dia, peribadi dia, dia akan menolak kebenaran walaupun dia tahu. Walaupun dia tahu benda tu salah. Oleh kerana kepentingan hawa nafsu, kepentingan diri dia, kepentingan kroni dia, kepentingan projek, dia harung. Ini kembar kepada sifat kufur, kata Nablusi terhadap ayat ini. Maksud dia, orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala ni, automatically soal halal haram ni enteng ke dia, tak kisah, tak kisah, ambil ingat ya, soal hukum ni tak kisah. Sekarang kita dah kuasa kan, biasa orang cakap tu kan, sekarang kita punya pengaruh, dia lupa kepada Allah. Imam Nablusi buat satu analogi ataupun kias maksud kufur ni, biar kita nampak. Dia kata dia ambil contoh dalam sebuah kelas. Cikgu sedang atau ustaz sedang mengajar di kelas, di sekolah. Ada seorang atau dua orang pelajar, talib. Cikgu mengajar ni, dia buat kerja lain, lukis kartun lah dia, berburak ada, bergurau lah dia. Cikgu ada, cikgu sedang mengajar, dia buat kerja lain. Budak ni, di saat guru sedang mengajar, dia buat kerja macam tu, di segi bahasanya nak sampaikan, kata Imam Nablusi, fahadha talib, pelajar ini satu masa dia percaya tu cikgu dia, dia yakin itu cikgu yang berautoriti mengajar matematik, contoh dia, dalam hati dia ada. Tapi bila cikgu mengajar, dia buat kerja lain. Nak jelaskan makna kufur tu, pelajar yang bersikap demikian tadi, sifatnya itu, dia kata wa ma'a zalika yu'tabar hadha talib kafiran bil mudarris. Dari segi bahasanya, budak ini bersikap kufur kepada cikgu dia. Dia yakin tu cikgu dia, dia yakin cikgu ni punya autoriti dan pengalaman dan ilmu, dia percaya, dan dia nampak cikgu tu ada. Tapi dalam masa yang sama, ajaran cikgu dia tak nak ikut, buat kerja lain. Dan ini diistilahkan oleh Nablusi, sifat budak tu tadi, sifatnya ialah kafiran bil mudarris, dia kufur kepada cikgu dia. Dia nak kaitkan makna kufur ni. Dia kata banyak orang silap faham. Jangan anggap makna kafir atau kufur ni semata-mata mengingkari wujudnya Allah Ta'ala, macam orang ateis, dia tak percaya Tuhan, itu memang kafir lah. Dalam masa yang sama, ada sebahagian manusia dia percaya ada Tuhan. Macam tadi, tu cikgu dia mengajar matematik, cikgu tu punya skill, dia percaya tu cikgu dia, tapi ajaran cikgu tak ikut. Ini termasuk dalam pengertian kufur ayat ni, illa man tawalla wa kafar. Nak menjelaskan kepada kita, bila Quran menjelaskan suatu isu, kita kena faham konsep kufur dan kafir itu. Tu dia ya. Kufur di sini menjelaskan dia bukan menolak cikgu tu sebagai seorang cikgu dia, dia percaya dan dia iktiraf cikgu tu, tapi bila cikgu ajar tak nak ikut.
Hiasannya dalam hidup ni, dia percaya Tuhan, dia percaya solat, dia percaya halal haram, tapi benda yang Allah suruh ikut dia tak ikut, benda yang tegah dia langgar. Ini masuk dalam maksud makna kufur, kata Nablusi. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, surah Taubat ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ayat ini menyuluh lebih terang lagi makna kufur dan makna berpaling ni dalam hidup kita. Tengok dalam hidup ada tak? Kalau ada, tinggalkan. Kalau masih kekal kita dengan kaedah dan cara yang sedemikian atau lifestyle yang demikian, maka termasuklah golongan ini dalam golongan kufur. Apa maksud dia? Allah menyebutkan sebenarnya nafkah ataupun perbelanjaan infak yang dikeluarkan dalam bentuk belanja, infakkan rezeki, bersedekah, menderma, Allah Ta'ala kata bukan kerana benda tu Allah tak nak terima, tetapi oleh kerana Allah menolak nafkah ataupun infak yang mereka hulurkan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana yang pertama, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Kenapa Allah tak terima dia punya infak, perbelanjaan dia? Sedekah tanah, bina masjid ini, bina surau, bina rumah anak yatim, nampak cantik, tapi Allah tak terima. Kenapa Allah tak terima pengorbanan yang besar di sudut harta? Sebab mereka kafaru billah, mereka kufur kepada Allah. Kufur tadi maksud yang tadi kita nyata tadilah, tawalla, membelakangkan atau menolak, itu kufur. Kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasul. Itu sebab Allah tak terima amal dia, infak dan ibadat dia apa semua Allah tak terima, sebab dia kufur. Unsur-unsur kufur ada pada diri dia. Yang kedua, wala ya'tuna bis salah illa wa hum kusala. Dia bangun menghadap Allah dalam solat. Nabi SAW menyebut, diriwayatkan oleh sahabat, Nabi bila azannya, dia akan bangun, dia akan tinggalkan majlis dia, seolah-olah dia tak pernah kenal orang yang duduk dalam majlis itu untuk mendirikan solat. Nabi nak tunjukkan bagaimana sikap kita dengan solat. Maksudnya bila datang panggilan kena segera. Tapi orang ni, ciri yang kedua, illa wahum kusala, dia solat tapi lambat semayang kan. Semayang pun semayang ringkas-ringkas je, satu ayam. Yang penting semayang, waktu main-main. Kemudian syahun alladzina hum an salatihim syahun, dalam solat mereka lalai. Lalai dengan dua makna, khayal dalam solat dia, menerawang ketika dia solat, dan juga mempermainkan waktu solat. Wahum kusala, ciri yang kedua, dia tak rasa sembahyang tu disebut rasul ibadah, ibu segala ibadat. Tak ada sembahyang lain tak pakai, tak dapat rasa, tak feel. Sebab apa? Dia tak dapat tak dapat cukup tu, tak dapat idrak tu, tak dapat kecap benda tu, pengertiannya tak sampai. Dia rasa sembahyang tu tunggang-tunggit dia. Sama lah kita sebut itu perbandingan, tuan-tuan. Bila kita pergi Mekah, tuan-tuan, kita buat badan kita nak pergi Mekah ni, contoh dia nak tawaf. Tawaf tu syariat dia 7 pusingan. Hakikat dia apa? Ini persoalan besar, sama macam solat tadi. Tawaf ni hakikat dia apa? Kalau kita semata-mata bawa tubuh kita keliling kayak batu Kaabah tu, lalah kita, tuan-tuan. Apa hakikat tawaf tu?
Ingat balik syariat ni daripada mana? Syariat tawaf ni syariat zaman Nabi Ibrahim. Kenapa dikekalkan syariat Nabi Ibrahim? Apa yang ada pada tawaf? Apa yang ada pada sa'i? Kalau kedogat kita gunakan, lelah tak habis yang tu jelah. Panik lepas tu, mahanggang. Yang jazak kan? 7 asywat tu, apa ni, sa'i tu, oi, nak habis tu. Kalau semata-mata fizikal lah, tanpa ruh, tanpa batin, sia-sia ibadat kita tu. Macam tu juga solat. Mereka mendirikan solat dalam keadaan leko, lalai, malih, borat, ya kan? Macam kita tolak tayar, macam kita tolak kereta, tayar pencit kan? Jangan nolak so kan? Satu gambaran orang malih semayang. Satu. Yang kedua, wala yunfiquna illa wahum karihun. Dia menderma bersedekah harta dia, duit dia, tapi bersedekah tu dalam keadaan karihun, tak ikhlas, terpaksa. Sedekah nak orang tahu, nak dimaklumkan ke orang lain. Banyak bersedekah, tapi dia nak orang lain tahu apa yang dia telah beri. Allazina hum yura'un. Amal mereka penuh dengan sifat riak. Ini 3 ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diistilahkan tadi, man tawalla wa kafar, orang yang berpaling umat Muhammad kemudian dia kufur. Apa dia? Orang ni yang pertama, Allah tak terima dia punya ganjaran, tak terima amalan sedekah dan derma dia. Sebab apa? Ada ciri-ciri kufur dalam diri mereka. Kufur kita dah jelaskan tadi. Yang kedua, mendirikan solat dalam keadaan lalai, leka. Dan yang ketiga, buat amal ni tak ikhlas, terpaksa, riak dan seumpamanya. Kemudian seterusnya, illa man tawalla wa kafar, melainkan orang-orang yang berpaling dan orang yang kufur. Kata Nablusi dalam tafsirnya, al-kufru huna huwa al-a'rad wa huwa ayyudira wajhaka lisyar wa li'iqabillah wa wa'idihi wa wa'dihi wa jannatih. Maksud kufur seterusnya, kata Nablusi, ialah tak mau pakai, menolak hukum dan syariat Allah. Itu maksiat. Ini haram. Halalul bayyin wal haramul bayyin. Hukum halal dalam Islam ni jelas. Hukum haram dalam hidup ni jelas. Tapi orang langgar semacam dia. Sekarang ni kerajaan mengisytiharkan memerangi rasuah. Daripada atas sampai ke bawah. Baru ni seorang kawan, dia ni kontraktor lah, minggu lepas dia tanya, ustaz, saya tanya ustaz lah, apa penyelesaian. Dia kata saya dah masuk tender. Ni baru ni, minggu lepas. Dia kata saya dah masuk tender, tapi bahagian pembangunan adalah jabatan kerajaan. Ini 9 ni Somban ni. Dia kata dia bahagian pembangunan ni dia minta duit ustaz. Macam mana tu? Macam mana saya nak buat ustaz? Dia kata, kalau saya tak bagi, saya tak ada job. Kalau saya bagi, benar dia rasuah. Sekarang tu, ni dah berdaya kan, yang jorong-jorong masuk mahkamah ni kan, bawah ni masih lagi. Macam mana ustaz? Dia kata, mana tu? Ini salah besar ni tuan-tuan. Rasuah ni, pemahaman tentang rasuah ni, pengamalan tentang rasuah ni, dia dah jadi sistemik dalam sistem. Dia bagaikan barah yang dah masuk dalam sistem kita. Beramal makan rasuah ni tuan-tuan, kufur. Tak nampak kan? Tak risau. Apa sebab?
soalan krisis keimanan lah. Quran datang membetulkan bacaan iman kita. Macam mana nak buat? Kalau tak bagi, dia letak persen. Kan? Projek katalah 200,000, dia nak 5%. Berapa je 5%? 200,000. Ha? 10. Bodoh-bodoh bagi dia. Dia tak tahu ke benda tu haram? Dia tahu. Kenapa dia buat? Inilah kufur. Yang Allah sebut tadi, orang ni illa man tawalla wa kafar. Di kalangan umat Muhammad yang lifestyle yang masih beramal dengan ini. Kita jelaskan ni tuan-tuan biar kita faham. Sampaikan ke kawan yang terlibat ni berhenti kerja ni sebab ini unsur-unsur kufur. Sudah neraka. Kau mati, saya tak dapat mengucap, dapat husnul khatimah dah. Kau mati dalam keadaan su'ul khatimah besok. Apa dia su'ul khatimah? Tak pula lantai, tak ngaji. Kau dah balun dia rasuah banyak-banyak, kau nak dapat husnul khatimah? Mustahil. Itu nasib kau secara personal. Yang kau tinggalkan tu, anak cucu yang kau boleh makan semua-semua haram tu, apa akan jadi? Kau mati seorang kubur, dapat tak doa dia? Atau satu bab tak baca. Tak nampak yang ini. Dia nampak hari dia hidup dia, dapat duit banyak, dapat kereta besar, dapat rumah besar, dapat aset, beli saham sana, beli saham sini. Dia nampak yang tu dia. Tetapi nilai yang dari insya-Allah dia tak baca. Ini maksud kufur di situ yang dijelaskan oleh Imam Nablusi dalam ayat illa man tawalla wa kafar. Dia tak kisah syarak ni. Undang Islam dah ada, peraturan dah ada, sistem dah ada, tolak belakang. Ingat takut kan? Ingat takut buat kerja makan rasuah ni. Rupa ada lagi. Kan? Bulan lepas saya kawan ramai atas tuan. Dia kata projek besar-besar ni ustaz, dia kata masih ada lagi benda ni. Iyo ko. Kalau di kementerian kayak siu kan, bawah hati masuk. Allahu Akbar. Payah tuan-tuan nak membentras penyakit namanya rasuah ni. Ini kufur tuan-tuan. Orang yang mengendalikan sistem di sebuah negara, orang ni mempunyai penyakit kufur. Bagaimana sistem nak elok tuan-tuan? Kalau orang yang mendukung sistem ni kufur, sistem tu akan runtuh. Ini maksud illa man tawalla wa kafar. Dia tak kira halal haram. Yang kedua, wali iqabillah. Dia tak ingat, tak sadar hukuman Allah kat dia. Tuan-tuan, pelaku dosa besar ni tuan-tuan, saat dia menghadapi mati sangat dahsyat tuan-tuan. Dia akan tahu kat situ dia betapa dahsyatnya sakratul maut bagi pelaku dosa besar yang tak bertaubat ni. Dia tak takut. Itu atas dunia orang nak mati. Akhirat, dalam kubur akhirat, itu cerita lain. Begitu jugalah wa wa'idihi wa wa'dihi wa jannatihi. Janji azab Allah Ta'ala dia tak nampak. Janji Allah akan beri pahala dia tak nampak. Janji syurga dia tak nampak. Inilah dari sifat kufur yang nak dijelaskan oleh ayat ini. Ini kualiti insan lah tuan-tuan. Kualiti umat. Ya, umat ni mesti ada kualiti. Kalau tak ada kualiti, macam mana nak bangun? Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata, dah jelas tadi maksud tawalla, berpaling, dan maksud kufur. Kufur ni ulang balik 3 benda tadi. Yang pertama, langgar syarak. Yang kedua, tak takut pada azab Allah, ancaman Allah. Yang ketiga, dia tak nampak janji-janji Allah bagi orang yang sabar menolak mungkar ni. Dan yang keempat, dia tak nampak apa itu syurga. Kan? Semalam ada kawan hantar seorang budak perempuan umur dalam 7 tahun kot. Murasil tu tanya dia di Palestin.
Dia kata, kamu tidur malam-malam tak takut ke bom akan jatuh, kamu akan mati? Kan lebih baik kamu keluar dari Palestin ni, cari tempat lain. Budak 7 tahun, tuan-tuan. Dia kata, kami orang Palestin, khusus di Gaza ni, kami tidak akan keluar daripada Gaza. Sama ada kami menang melawan Yahudi ataupun kami mati syahid. Budak kecil, tuan-tuan, 7 tahun, perempuan. Cuba kita pejam mata, cuba bayangkan macam mana budak ni boleh mengungkapkan kalimah-kalimah ni. Kau tak takut mati ke? Dia kata, saya bersedia. Mungkin esok lusa saya akan mati. Saya mati syahid. Budak kecil, tuan-tuan. Pek kita orang pencen tak kerti cakap macam tu. Apa nak jadi? Kualiti kita, kualiti iman kita mana? Budak boleh mengungkapkan kalimah-kalimah yang bersifat istimewa ni. Allahu Akbar. Ya. Dia kata, kami bila tidur malam-malam, kami berniat kalau mati, kami nak mati syahid. Allahu Akbar. Apa dia mati syahid ni? Ini persoalan ilmu. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita baca hari-hari dalam Fatihah tu. Siapa yang kita minta tu? Antaranya minta mati syahid. Ada dalam Fatihah tu, tapi tak lantih kan? Balun bunuh haram ni semacam ya. Mayang kan? Tapi kelepek juga kan? Apa sebab jadi berlaku jadi? Sebab tak lantih benda ni. Ini persoalan iman ni, kita nak bawa balik ni. Iman ni bagaikan international passport, nak melintas border. Kalau ni tak selesai, kita jadi teroris, tak lapis dah. Sekarang ni AI ni, artificial intelligence ni, tuan-tuan, tak payah mongak dah. Kan? Apa situ? Pasport ke airport tu, dia boleh scan kita punya background. Kau mana, apa kau punya aktiviti, kau join kat mana, apa kau punya kelompok, apa dasar yang kau buat, semua ada. Itu dunia, tuan-tuan. Nak keluar border, semua ada dalam pasport kita tu. Ini kita nak keluar pada dunia ni, jumpa Allah Ta'ala, lebih dahsyat dia punya inspection dia. Tak antih. Ya. Jadi oleh kerana itu, Allah tutup ayat ni, fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Allahu akbar. Fa tu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, fa tu, maka dengan sebab alasan-alasan yang diberi tahu sebelum ini tentang kekufuran, kejahatan dan berpaling tu tadi, maka untuk kamu layaklah untuk mendapat azab daripada Allah yang sangat dahsyat. Kalau kita tengok dalam Quran, tuan-tuan, kadang-kadang Allah sifatkan lafaz azab ni azabun alim, azab yang pedih. Kadang-kadang azabun azim, azab yang sangat dahsyat. Kemudian Allah sebut kadang-kadang azabun muhin, azab Allah yang menghinakan. Dan dalam konteks yang lain Allah sebut azab yang abadi, kekal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam neraka, orang yang kekal dalam neraka ni, Allah sebut summa nadijat juluduhum. Kemudian Allah bakar dia. Allah bakar dia dalam neraka, hancur kulit tu, summa nadijat juluduhum. Allah ganti kulit tu automatik. Bakar tu ganti, bakar tu ni. Dalam 1 jam 70 kali kulit berganti dibakar oleh api neraka. Abaddalnahum, Allah tukar kulit tu. Itu sifat azab dalam neraka. Allahu Akbar. Ya. Dan sifat dia, antaranya janji Allah dalam azab ni, wa akhir ila abadil abidin. Ada sebahagian azab ni kekal dalam neraka. La ilaha illallah. Kan? Jadi ayat ini mengajak kita merenung supaya kita ingat dan kita insaf. Kalau kita dah terlajak, capek-capek bertaubat, berhenti. Itu maksud Quran ni ajak kita. Kalau benar-benar kita telah terlajak buat dosa-dosa yang disebutkan tadi, zalim orang, mihak orang, rasuah dan sebagainya,
Ingat balik, kena bertaubat sebelum kita mati. Ini tujuan ayat ni, menginsafkan kita. Kalau nak taubat, buka balik kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang kedua, perbahasan tajuk yang kedua, Aqabatut Taubah. Macam mana how to nak bertaubat. Baca kitab tu atau talaki kitab tu. Macam mana kita nak bertaubat, dosa yang kita buat ni banyak. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin tu, Aqabah yang kedua, constraint yang kedua dalam ibadah ialah Aqabatut Taubah. Buka kitab tu, hadamkan. Kita nak balik dah ni. Tu tak esok tak lusa kan. Dia ni macam kan. Tak, kita kena comel tuan-tuan. Sebab masuk dah suntuk ni. Ayat ni datang gogah kita supaya kita sedar cepat. Dosa-dosa kita kena declare. Minta ampun. Itu tujuan apa ayat ni menjelaskan tentang ciri-ciri kufur dan orang yang berpaling ni. Kena ingat-ingat. Kata Nablusi, cuba tengok dia dalam kehidupan harian ni. Dia kata kadang-kadang kita tengok seorang Muslim, dia baca Quran. Habis baca Quran, dia baca apa tu? Dia sebut apa? Lepas habis baca Quran, kita sebut apa? Sadaqallahul Azim. Apa makna Sadaqallahul Azim? Maha benar Allah yang maha agung. Semua disiplin baca Quran macam tu, kata Nablusi. Tapi dia kata cuba kau tengok, orang yang selesai baca Quran disebut Sadaqallahul Azim, adakah dalam hidup dia musaddiq li kitabillah? Adakah dia terima dan membenarkan hukum-hukum yang ada dalam kitab Allah yang dia baca? Kontradik, dia kata. Setelah baca Quran, baca Sadaqallahul Azim, tapi dalam kehidupan dia kontradik dengan Quran. Dia tanya kenapa? Kenapa ini berlaku? Kan? Tak tali lah. Dia mengaku Quran Sadaqallahul Azim, betul lah Quran ni kalam Allah yang maha agung. Tapi arahan Quran tak ikut. Ini satu fenomena dalam kehidupan umat, kata Nablusi. Maksudnya ini contoh penyakit lah. Kita kena kenal pasti, ubat, tukar. Sebab apa ni berlaku? Sebab kata Nablusi, li'annahu ya'malu lidunya wa yartakibul ma'asi wal mubiqat. Sebab dalam hidup ni, lifestyle hidup dia tak ada halal, tak ada haram. Di Quran sudah baca Sadaqallahul Azim. Saya dululah ada kawan, dia ni orang politik kuat lah, sembang kat Mekah. You tahu tak ya? Masa tu saya belajar di Cairo, pergi Haji. You tahu tak? Orang lama, veteran politik. You tahu tak politik ni apa? Kan? Orang Melayu politik. Politik ni kita is possible game, you know. Possible game ni apa tu? Semua boleh jadi. Ini teori Machiavelli. Matlamat menghalalkan cara. Al-ghayah tubarirul wasilah. Berapa ramai orang politik berakidah dengan prinsip ini. Ini kufur, tawalla wa kafar. Di Masjid Haram tu lepas sa'i tu buka, la ilaha illallah. Veteran politik UMNO sembang cerita panjang tu lebih tu. Kata kau datang ke Mekah, bodoh ni kau tak boleh buang dalam kepala otak kau doktrin ni. Kau nak jadi apa? Kau sekarang ni bercakap di hadapan tetamu Allah. Pergi haji, tu Nabi sebut akhir zaman besok umatku pergi haji macam pergi melancong. Padahal hakikatul haji itu tuan-tuan melengkapkan rukun Islam yang 5. Tampak? Masih mendukung doktrin dan ideologi yang kufur dan membelakangkan Allah Ta'ala. Baca Quran, Sadaqallahul Azim. Kaja politik is possible game. Dia beriman tu, menghalalkan cara, by hook by crook, yang penting dapat. Rugi tuan-tuan.
Dalam hidup kau jamnya, kau nak balik menghadap Allah Ta'ala, atau kau nak harap rahmat syafaat Nabi, macam mana Allah? Jalan hidup kau kontra dengan sunnah, dengan Quran, kau nak dapatkan hidayah, nak dapatkan syafaat Nabi, kau nak balik besok, payah ni. Quran menyedarkan kita, menginsafkan kita. Tak payah sedar, sesiur lah. Itu maksud dia. Ayat Quran ni mengajak kita berfikir. Sebab hidup dia jadi itu sebab apa? Dia tak kisah dalam hidup ni membujur lalu melintang patah. Hidup dia berdasarkan hawa nafsu. Tak kisah, tak ingat pasal hisab, tak ingat pasal azab kubur, tak ingat neraka jahanam. Hidup ni bertuhankan hawa nafsu, kata Nablusi. Yu'ti li nafsihi hawaha wa yatamanna 'ala Allah al-amani. Hidup dia bergelumang dengan maksiat dan mungkar dalam masa yang sama. Nak masuk Ramadan ni, Syaban baik kunuri ni kau besar kau 9. Masuk Rajab, Syaban baik kunuri arwah. Ingat ke arwah, dia nak dia arwah tak ingat dia tu. Benda yang tak disuruh disyarak, berobot-obot buat. Benda yang ditogah disuruh syarak, waktu dia buat tu maksud dia. Jadi perbetulkan pemahaman kita dalam konteks ini. Hidup mereka bergelumang dengan hawa nafsu, kata Nablusi, tetapi fayatamanna 'ala Allahil amani, mengharapkan rahmat Allah, nak mati besok, mati husnul khatimah. Ini dipanggil dalam bahasa Arab al-amaniyul kadzibah, angan-angan kosong. Orang macam ni walaupun dia baca Quran, sadaqallahul azim, kata Nablusi, hadzal insan bizzat amaluhu la yusaddiq kitab Allah. Orang ni sebenarnya pembohong. Dia kontra dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Walaupun hari-hari sadaqallahul azim, tapi dia ni pembohong, kata Nablusi. Qad yakunu fi lisanihi musaddiqan. Betul lidah dia mengakui Allah Maha Agung, tetapi walakin amaluhu la yusaddiq, tapi perbuatannya kufur, perbuatannya kontra dengan apa yang dia sebut. Oleh kerana itu, lidzalika yahillu lahu azab Allah, layaklah untuk dia mendapat azab Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allah Ta'ala kata, kesudahan kamu, kau akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dihisap di hadapan Allah terhadap sesuatu apa yang kau buat atas dunia ni. Duit kamu, harta kamu, apa yang kamu lakukan, semuanya akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Nablusi, sebagai contoh andaian dia buat ataupun analogi, dia kata dalam hidup ni tuan-tuan, kesimpulan dia, contoh kita mendengar satu taklimat kursus lah, taklimat kursus suruh kita hadir pukul 8, pakai baju Melayu, dengan samping, contohlah pakai songkok. Untuk syarat masuk kursus dan taklimat dia beritahu. Tiba-tiba datang pakai seluar jean, pakai t-shirt tak ada collar, pakai selipar. Macam je tak? Boleh masuk? Dia kata, Nablusi buat analogi ni, macam inilah umat Muhammad. Dia kata Quran dah senaraikan, dah shortlist lah syarat-syarat kau nak jadi hamba, nak jadi umat Muhammad, kau nak berjaya dunia dan akhirat, kau nak selamat mati kau, selamat di kubur, selamat di mahsyar, taklimat semua dah dibagi. Cumanya tak ikut. Bagaimana kamu boleh selamat melalui kehidupan ini? Jadi ini maksud inna alaina iyabahum, semua kau akan kembali kepada aku, kata Allah Ta'ala, kau akan mati berdepan dengan aku, summa inna alaina hisabahum, perhitungan hisab kamu akan kono tiap-tiap orang ni satu per satu. Kita sebut dah dulu
hisab yang paling panjang di mahsyar ialah hisab nikmat-nikmat yang Allah bagi ke kita yang berupa nikmat-nikmat yang halal. Paling lama. Yang haram tu dah confirm dah, markahan dah neraka. Nikmat yang halal ni menyebabkan kita berdiri lama untuk dihitung satu persatu di hadapan Allah. Tuan mahsyar, ya. Bukan macam Arafah. Arafah tu ada kemah, ya. Tapi gambaran boleh lah. Nikmat yang halal akan menghadapi hitung atau hisab yang lama, termasuklah nikmat nyawa, nafas yang kita pakai turun naik. Akan ditanya satu persatu. Kau baik macam mana? Kau pergi ke mana? Kau gunakan untuk apa nafas? Kalaulah nafas akan dihitung, apatah lagi nikmat-nikmat yang lain, kan? Okey. Itu kesimpulan kepada surah ini, insya-Allah. Alhamdulillah kita tamat surah ini. Akan datang kita akan sambung pada sesi yang lain, insya-Allah, surah Sabbih, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Dah sedar. Taubat, tapi dia terfikir zaman tu dia terima duit sekian banyak, dia dah belanja, kita ingat tak mana kau nak settlekan benda tu, mungkin dah jadi darah daging, dah jadi najis semua kan, dah beli paper, dah beli brand, Dah bujaman dia. dia dah semua bodoh besar. Tak kira pakat besar ke pakat kecil ke. Ya. Ini cerita makan rasuah. Dah pencen pun ingat, duit dah habis. Pun macam Nabi sebut khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang berdosa ni dia naklah segera bertaubat. Itu satu. Rasuah ni dosa dengan siapa? Kita langgar perintah siapa tu? Allah. Kata ingat tu, ya. Dengan Allah ni kita boleh direct. Tapi dengan Haji Razak payah. Kalau dia hidup boleh jumpa dia. Kok tabah muka lah. Dah mati dia lagi susah. Tapi dengan Allah Ta'ala ni Nabi kata khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa langgar perintah Allah Ta'ala ni, membuju lalu melintang patah. Yang pertama sekali kata dia dah insyaf, dah pencen kan, duit tu pun dah melupai, dah jadi dah daging yang tak ke mana apa kena buat? Itu saya kata tadi tu, buka balik kitab Minhajul Abidin dalam Aqabah yang kedua tu, Aqabatut Taubat. Bukan senang tuan-tuan, bila kita taubat ni astaghfirullah tak mahu dia dah, tak selesai. Kena spesifik dosa tu dosa apa? Dosa dengan makhluk ke dosa dengan Allah? Pastikan tu. Kalau dengan Allah Ta'ala ni dah macam ni, kita dah penghujung nyawa, kita dah menyasar. Di sinilah perlunya dua sifat yang ada dalam diri kita ni wajib. Sifat ar-raja dan sifat khauf. Sifat raja ni lah mengharap. Kita dah tak boleh apa dah, kita dah penghujung jalan. Kita harap pada Allah Ta'ala dengan iman kita, dengan kesungguh, dengan keikhlasan kita, dengan taubat kita, kita harap Allah bagi kita peluang untuk pengampunan. Harap rahmat Allah, harap rahmat dan ampunan Allah. Yang ketiga, yang kedua, sifat khauf, takut kita. Takut dengan dosa yang kita buat ni. Nak ke mana lah kita akan masuk nanti. Walahiyazubillah. Dan proses ni kena continue, berterusan dalam hidup ni. Di mana-mana kita berada. Ada kisah taubat seorang salihin tu.
dia menangis dalam sujud dia. Contoh solehin dulu sujud, ya Allah, aku sedar aku berdosa, aku mengiktiraf dosa yang aku buat, dan aku tak tahu neraka ke berapa yang kau akan campakkan tubuhku ini, wahai Allah. Mengayu pada Allah Ta'ala, beri jalan, minta jalan. Ini wajib ya. Hukum ni fardu ain. Pastikan. Kalau badan buat rasuah tadi dah lepas, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Masa tu kita lupa, lemah kan? Minta ampun kepada Allah, dan kita harap rahmat dan keampunan dia. Tukar cara hidup kita, jahat jadi ibadat, jahil jadi ilmu, kufur jadi iman. Tukar betul lifestyle tukar, mengharap rahmat Allah. Yang kedua, minta Allah beri peluang sifat takut kita tadi, khauf, takut pada ancaman azab Allah. Lipat gandakan usaha kita, minta Allah permudahkan jalan ya. Sebab antara detik-detik yang Nabi sebut Allah sangat paling gembira ialah apabila melihat seorang hamba bertaubat. Kan kisah Nabi buat perumpamaan tu, orang yang bertaubat ni bagaikan seorang lelaki mengembara di padang pasir dengan unta dia. Dia berehat di sebatang pokok di padang Sahara. Bangun dia bertidur, dia dapati unta dia tak ada, hilang. Kalau padang pasir ni tuan-tuan, unta hilang, jawabnya matilah. Dia cari-cari tak jumpa, dia balik ke pokok tu, tak apalah, dia kata, aku tunggu di sini, sinilah tamat riwayatku. Dia pun terlalap. Bila dia terlalap, jaga balik, tengok unta ada sebelah. Allah. Unta yang makanan, podang semua ada ke unta tu. Tengok unta ada sebelah. Dia pun melampek bangun, terlampau gembira, dia latah. Apa disebut? Dia nak beritahu, kau unta aku tuan kau. Dia nak sebut tu sebenarnya. Mana kau pergi? Dia bangun, dia latah, terbalik cakap dia latah tu terlampau giang. Ana rabbuka wa anta abdi. Terbalik cakap, aku Tuhanmu, kau hambaku. Dia riang. Kata Nabi, gambaran riangnya orang ni tadi, dia unta balik-balik. Dia kata Allah lebih gembira daripada ini, daripada kisah ini, bila melihat seorang hamba datang bertaubat. Hebat tu. Apa yang kita harap itu? Rahmat dan keampunan Allah. Wah, sahabat Allah Ta'ala. Yang penting mengaku salah, surrender, minta ampun, tukar cara hidup, peramal betul-betul kan, minta betul-betul kepada Allah. Wallahu a'lam. Ni tuan ya. Dia ada sikit set lah, lepas tu dia ingat sikit-sikit, jadi dia nak cover balik, nak pulang balik duit tu. Dia tak kenal dah orang, kira orang bagi dah mati, boleh tak sedekah? Tak. Katalah ada baki duit nak bagi orang, tak mana nak cari dah, tak jumpa. Ada pendapat dalam kitab Minhajul Bilal dah sebut, kalau dah tak jumpa orang, pertama beri duit tu ke Baitul Mal. Itu satu. Yang kedua, wakafkan atas nama si fulan yang kita ambil duit dia. Wakafkan baik masjid ke, Muhammad Yatim ke, tahfiz ke, atas nama si fulan tadi. Bukan nama kita, si fulan tadi. Ini dipanggil tafaul. Tafaul ni sangka baik kita, mudah-mudahan Allah restu. Dan tafaul sangka baik ini kita buat tadi atas dunia ni dengan harapan di akhirat besok dia dapat bonus ni, dia tak dakwa kita. Mudah-mudahan ya, dipanggil tafaul. Buat. Kalau ada lagi lah sikit-sikit tu kan, buat wallahu a'lam. Itu dah. Al-Fatihah.